Hai semua, video kali ini merupakan bahagian kedua bagi standard kandungan 6.1 iaitu sel elektrolitik. So dalam video kali ini pertama sekali kita akan melihat faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Jadi pertama sekali kita imbas kembali apa yang kamu sudah belajar untuk sel elektrolitik. Jadi sel elektrolitik ini dia merupakan salah satu sejenis sel elektrokimia yang mana sel elektrolitik ini akan berlaku proses elektrolisis di dalamnya. Jadi ini adalah susunan radas bagi sel elektrolitik. Pertama sekali kita ada bateri. Bateri ini merupakan sumber elektrik bagi sel inilah. Okey. Kemudian bateri ini kita akan sambungkan kepada elektrod, yang mana elektrod ini merupakan bahan yang boleh mengkonduksi elektrik. Dan elektrod ini dia mempunyai cas yang berlainan mengikut bahagian mana kita sambung pada bateri. So, elektrod yang disambungkan pada terminal negatif bateri dipanggil sebagai katod, manakala elektrod yang disambung kepada bahagian terminal positif bateri dipanggil sebagai anod. Okey. Dan elektron ini kita akan masukkan ke dalam elektrolit. Masih ingat apa maksud elektrolit? Elektrolit merupakan bahan yang boleh mengkonduksi elektrik dan mestilah berada dalam keadaan sama ada leburan ataupun dalam keadaan larutan aqueous. Okey, dalam keadaan aqueous ataupun leburan. Jadi mesti memenuhi dua syarat ini. Pertama, mesti boleh mengkonduksi elektrik, dan kedua, mestilah berada dalam keadaan leburan ataupun dalam keadaan aqueous. Okey, jadi elektrolit tadi ya. Sebelum ini, dalam video sebelum ini, cikgu sudah terangkan bagaimana bagaimana proses elektrolisis itu berlaku dalam leburan. Iaitu contohnya leburan plum dan 2 bromida. Okey, di mana untuk menghasilkan leburan, bahan itu yang mana merupakan sebatian ion, kita akan panaskan dengan api yang kuat sehingga melebur. So, itu cara kita mendapatkan leburan lah. Dan memandangkan kita tidak campur apa-apa, leburan ini dia cuma akan mengandungi satu ion positif dan satu ion negatif sahaja. Okey, jadi bila kita susun kita punya radas, kita punya elektron, semua ini dia automatik yang ion positif ini akan tertarik ke arah katod, manakala yang ion negatif ini akan tertarik ke arah anod. Cas yang berlawanan kan? Kemudian ion ini masing-masing akan dinyah cas. Okey, yang mana yang satu ini akan derma elektron, yang satu lagi akan terima elektron untuk menghilangkan casnya. Itu maksud dinyah cas. Okey. So, dalam video kali ini pula, kita akan melihat bagaimana proses elektrolisis itu berlaku dalam elektrolit yang merupakan aqueous, iaitu larutan. Kita larutkan di dalam air. Okey, kerana larutan ini, aqueous ini, dia mengandungi dua ion positif dan dua ion negatif. Kenapa ada dua? Kerana yang pertama itu, satu pasang ion positif dan negatif itu datang daripada sebatian ion itu sendiri. Okey, bahan yang kita larutkan. Manakala satu pasang lagi ion positif dan juga ion negatif itu daripada air sendiri. So, air ini dia mengandungi ion hidrogen yang bercas positif, satu lagi ion hidroksida yang bercas negatif. Okey, jadi bila kamu larutkan kedua-dua bahan, bila kamu larutkan sebatian ion tadi di dalam, otomatik dia akan mengandungi dua ion positif dan dua ion negatif. Jadi sekarang bila kita lakukan proses elektrolisis ini, hanya satu saja ion positif yang akan dinyah cas dan satu saja ion negatif yang akan dinyah cas. Jadi dia kena pilih, tidak boleh dua-dua. Okey, tidak boleh dua-dua. Jadi itu yang cikgu akan terangkanlah dalam video hari ini, bagaimana dipilih, yang mana satu mau pilih ini. Jadi faktor pemilihan ion untuk dinyah cas terdapat 3. Yang pertama sekali kita akan rujuk kedudukan ion tersebut di dalam siri elektrokimia. Yang kedua, kepekatan elektrolit yang kita gunakan. Dan yang ketiga, jenis elektrod yang digunakan dalam sel elektrolitik tersebut. Jadi kita lihat faktor yang pertama.
yaitu kita lihat kedudukan ion tersebut dalam siri elektrokimia. Apa itu siri elektrokimia? Yang ini. Ini ada dalam buku teks kamu muka surat 183. Ini adalah siri elektrokimia yang mana dia merupakan susunan. Kita susun ion itu. Jadi yang sebelah sini ini adalah cation. Cation ini adalah ion yang bercas positif yang akan ditarik ke arah katod. Manakala sebelah kanan pula adalah anion. Anion adalah ion bercas negatif yang akan ditarik ke arah anod. Okay. So siri ini maksudnya dia susunan. Susunan kita susun. Dan semakin menuruni siri ini, semakin ke bawah, dia semakin mudah dinyah cas. Makin mudah dinyah cas, maksudnya makin, kalau cation bercas positif kan, semakin ke bawah dalam siri ini, ion itu semakin mudah untuk menerima elektron. Okay, menerima cas negatif supaya dia punya bilangan proton dengan elektron itu sama kembali. Okay, manakala anion pula sama juga, semakin ke bawah semakin mudah dinyah cas. So maksudnya anion ini semakin ke bawah semakin mudah untuk mendermahkan elektronnya yang berlebihan untuk menghilangkan dia punya cas negatif lah. Okay, so itu maksud siri elektrokimia ini. Ini maksud dia semakin mudah dinyah cas. Jadi dengan merujuk kepada kedudukan ion tersebut di dalam siri ini, okay, cation itu ada dua kan, cation tadi itu, kita akan lihat mana kedudukan dia. So ion yang berada paling bawah dia akan dipilih untuk dinyah cas. Begitu juga anion. Kita lihat kedudukan dia yang mana. Ion anion yang berada lebih bawah akan dipilih untuk dinyah cas. Okay, kita lihat contoh. Okay, katakan kita melakukan elektrolisis ke atas larutan natrium sulfat. Jadi dalam larutan natrium sulfat itu sendiri, dia terdiri daripada 4 ion, 2 ion positif, 2 ion negatif. Jadi pertama sekali kita ada ion natrium positif dan juga ion sulfat, yaitu ion negatif daripada natrium sulfat itu sendiri. Kemudian kita ada ion hidrogen dan juga ion hidroksida daripada air. Sebab kita larutkan dia kan, larutan kan. Jadi larutan ini maksud kita larutkan dalam air. Jadi dua ini daripada air. Okey, katakan ini adalah susunan. Katakan sini kita rendam ke dalam larutan natrium sulfat lah. Cikgu dia tunjuk supaya jelas nanti. Okey, jadi perhatikan, pertama sekali perhatikan terminal bateri itu. Okey, kenal pasti ya. Jadi yang ini adalah katod. Okey, negatif kan? Ini adalah anod. Dan kita tahu cas yang berlawanan akan saling menarik. Maksudnya yang katod ini akan menarik ion yang bercas positif, yaitu natrium dan juga hidrogen. Manakala yang anod pula bercas positif, dia akan menarik ion yang bercas negatif. Berlawanan. So sulfat dengan hidroksida. Okey, sekarang kita mau tahu yang mana satu kena pilih. So pada katod satu sahaja ion yang akan dipilih untuk dinyah cas. Okey, untuk menerima elektron. Begitu juga pada anod. Hanya satu sahaja anion yang akan dipilih untuk mendermakan elektron. Jadi kita pilih mana satu, kita rujuk semula siri elektrokimia tadi. Ini kan. Jadi pertama sekali, cikgu tukar pen dahulu supaya nampak. Okey, pertama sekali kita lihat cation. Cation bercas positif kan? Sebab ditarik ke arah katod, so cation. Jadi kita ada ion natrium, kita cari di mana dia dalam siri ini. Ion natrium di sini. Dan juga ion hidrogen di sini. Okey? Jadi berdasarkan kedudukan dia ini, ion yang berada lebih bawah akan dipilih untuk dinyah cas, iaitu ion hidrogen. So, ion hidrogen yang akan dipilih sini. Okey, sekarang kita lihat pula pada anod, yaitu anion dia itu. Jadi kita ada sulfat, ion sulfat di sini. Satu lagi ion hidroksida. Okey, jadi sama juga macam tadi, kita lihat siapa yang berada di kedudukan lebih bawah,
yaitu ion hidroksida. Jadi ion hidroksida akan dipilih. Jadi apa yang berlaku di sini? Ion hidroksida ini akan mendermakan elektronnya untuk menjadi gas oksigen. Manakala yang hidrogen ini pula, ion hidrogen dia akan menerima elektron untuk menjadi gas hidrogen. So ini adalah hasil pada elektrod lah, kedua-dua elektrod, iaitu gelembung-gelembung gas yang merupakan gas hidrogen terhasil di katod, manakala gelembung gas yang merupakan oksigen terhasil pada terminal positif iaitu anod. Jadi macam mana kita mau tahu jenis gas itu, kita lakukan ujian gas lah. Di mana kalau hidrogen itu kita kumpul gas tersebut, kita lakukan ujian menggunakan kayu uji menyala. Dia akan menghasilkan bunyi pop. Kan? Pop. Manakala kalau oksigen kita menggunakan kayu uji berbara, kalau dia menyala itu adalah maksudnya kita kenal pasti dia adalah oksigen. Okey, contoh yang kedua, elektrolisis bagi larutan kuprum 2 sulfat. Jadi dalam larutan kuprum 2 sulfat, dia terdiri daripada ion kuprum, ion sulfat dan juga ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey. Jadi macam tadi juga pada katod, jadi kamu kenal pasti dahulu mana kedudukan katod itu yang bercas negatif. Okey. Jadi pada katod, ion yang akan tertarik adalah kation, iaitu ion yang bercas positif. Okey, kuprum dengan hidrogen. Manakala di sini pula sulfat dan hidroksida. Jadi macam mana mau pilih? Kita rujuk semula siri elektrokimia tadi. Ini ya. Okey. Jadi untuk kation kita ada kuprum. Mana kuprum? Ya kan? Dan juga hidrogen. Hidrogen, oh di sini agak sikit saja. Okey? Tapi kuprum di bawah. So kuprum yang akan dipilih pada katod. Pada anod pula kita lihat bahagian anion, kita ada sulfat dan juga hidroksida. Jadi masih sama macam tadi, hidroksida akan dipilih. Okey? Jadi apa yang berlaku pada anod, anion itu ion hidroksida ini akan mendermakan elektronnya untuk menghasilkan gas oksigen. Jika mau tulis H sudah tadi. Oksigen Okey, dia akan membebaskan gelembung-gelembung gas yang merupakan gas oksigen. Manakala pada katod pula, kuprum ini akan menerima elektron dan menjadi logam kuprum. So kalau logam tidaklah jadi gelembung gas kan? Jadi apa yang berlaku, dia akan terenap. Terenap maksudnya dia terbentuklah di sini. Jadi kamu nampaklah katod itu semakin menebal. Okey, kuprum itu terbentuk di sini. Terenap. Alright? Okey, sekarang kita lihat faktor yang kedua. Tadi itu mengikut kedudukan ion dalam siri elektrokimia kan? Sekarang faktor yang kedua adalah kepekatan elektrolit. Okey, di mana ion negatif yang lebih pekat cenderung untuk dinyah cas. Ion negatif ini adalah anion. Okey. So bila kamu gunakan elektrolit yang pekat dengan cara dia pekat anion itu kita tidak rujuk siri elektrokimia sudah, otomatik kita pilih dia. Okey, bila pekat manakala ion positif iaitu cation masih lagi dipilih mengikut kedudukan dalam siri elektrokimia. Okey, kita lihat contoh dia. Okay, katakan kita melakukan proses elektrolisis terhadap larutan natrium klorida yang cair. Sekarang cair belum lagi pekat ini. Okay, apabila kita menggunakan dia cair, so ini adalah ion-ion yang terdapat di dalam larutan tersebut. Kita ada ion natrium klorida, ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Okay, so sama juga tadi. Ion positif akan tertarik ke arah katod. Manakala ion negatif tertarik ke arah anod. Okey? Boleh setakat ni. Okey. So tadi, masih ingat lagi tadi itu, syarat dia itu.
Kita tengok yang ion positif dahulu. Okay. Now, dia cakap, oh sorry, ini cair. So, cair tidak masalah, kita rujuk terus this one. Kita rujuk terus siri elektrokimia. Okay. Jadi, antara natrium dan hidrogen, natrium, hidrogen sini. Okay. Jadi yang mana kena pilih? Tentulah hidrogen lah. Sebab dia paling bawah kan. Ini cair kan. Cikgu pun lupa tadi. Alright. Pada anion pula, kita ada klorida dengan hidroksida. Klorida sini, hidroksida sini. So, ion hidroksida yang kena pilih. Kan? Okay. So, boleh. So, jadi sama juga bila hidrogen yang dipilih untuk minyak cas, ion hidrogen akan menerima elektron untuk menjadi gas hidrogen. Manakala ion hidroksida akan mendermakan elektron yang berlebihan akan menjadi gas oksigen. Okey. Kalau cair ikut siri elektrokimianya. Okey, sekarang kita lihat pula elektrolisis larutan natrium klorida pekat. Masih larutan yang sama, cuma sekarang kepekatan dia berbeza. Lebih pekat, Okey, jadi kandungan masih sama, ion positif dan ion negatif itu tidak berubah. Dan ini pun sama juga, ion positif akan ditarik ke arah katod, manakala ion yang negatif akan ditarik ke arah katod. So, ingat lagi tadi tu, apabila larutan itu pekat, apabila larutan pekat, ion yang positif masih lagi ikut siri elektrokimia. Yang mana yang baru kita buat tadi, kita akan dapat hidrogen kan? Hidrogen yang akan dinyacaskan. Dia akan dinyacas menjadi gas hidrogen. Ini tidak berubah. Ion positif masih lagi mengikut siri elektrokimia. Tetapi pada anion, iaitu ion negatif, yang ini mengikut kepekatan. This part, di sini kita tidak akan ikut itu siri elektrokimia. Okay? Kita mengikut kepekatan yang mana natrium klorida itu pekat. So, ion klorida lebih pekat berbanding hidroksida. So, ini yang dipilih untuk dinyacas. Jadi, ion klorida ini akan mendermakan elektronnya untuk menjadi gas klorin. Okay, dia akan menjadi gas klorin. Okay? Sekarang kamu boleh faham. Ini faktor yang kedua. Okay, sekarang faktor yang ketiga adalah jenis elektrod yang digunakan. Okay, so ada dua keadaan lah. Keadaan yang pertama, sekiranya jenis logam anod sama dengan ion logam yang terdapat dalam elektrolit. Okay, logam elektrod pada terminal positif ini kan, anod ini, dia sama dengan ion logam yang ada dalam elektrolit yang kamu gunakan. Kemudian, ataupun sekiranya bahan anod itu tidak samalah, berbeza. Okay, dua keadaan. Jadi pertama sekali kita lihat keadaan yang pertama, iaitu elektrolisis larutan argentum nitrat menggunakan elektrod argentum. Jadi sekarang kalau kamu lihat di sini, dalam larutan, dalam elektrolit ini, ion logam adalah argentum. Dan elektrod yang digunakan adalah juga merupakan logam yang sama. Itu maksudnya yang pertama tadi. Okay, elektrod dia itu terutama sekali pada anod itu dia menggunakan logam yang sama dengan ion logam yang ada dalam elektrolit. Okay, jadi pertama sekali kita lihat apakah ion-ion yang ada di dalam. Kita ada ion argentum dan juga ion nitrat. Okay, daripada sebatian argentum nitrat. Kemudian kita ada ion hidrogen dan juga ion hidroksida daripada air. Okay. Jadi sekarang elektrod itu dua-dua kita gunakan argentum. Tapi yang penting sekali ini kamu lihat yang sebelah anod. Alright, so ini konsep sama juga. Ion positif akan ditarik ke arah katod, manakala ion negatif akan ditarik ke arah anod. Oke, tetapi sekarang kita akan melihat
Pertama sekali pada katod, sebab ini tidak dipengaruhi ini. Jadi pada katod, ion yang dipilih itu akan mengikut siri elektrokimia. Jadi ini kation kan, kita cari. Di mana argentum? Argentum di sini. Di mana hidrogen? Hidrogen di atas. Jadi argentum berada di bawah, argentum yang akan dipilih untuk dinyah cas. Jadi bagaimana dia dinyah cas? Argentum ini akan menerima elektron, kemudian argentum akan menjadi logam. Okey. So bila jadi logam, dia akan terenap di sinilah. Dia akan terenap di sini. Okey. Bukanlah sebagai gelembung gas sebab logam kan. Now, pada anod yang ada berbeza, bila logam itu sama dengan kandungan ion logam yang ada dalam electrolyte, otomatik di sini nih, ini tidak kena pilih langsung. Tidak kena tengok langsung ini. Okey. Sebaliknya, apa yang berlaku, anod ini sendiri, logam yang sama ini, dia akan mengalami pengionan. Pengionan maksudnya, argentum ini sendiri akan berubah menjadi ion. So, dia akan mendermahkan elektronnya dan menjadi ion argentum. Okey. So, apa yang berlaku bila argentum ini menjadi ion? Anod ini semakin nipis, semakin kecil. Okey, sebab dia macam dia larut begini kan? Dia larut semua ke dalam electrolyte. Alright. Jadi, dalam kes ini, kepekatan ion argentum di dalam electrolyte tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Sebab ion argentum yang dinyah cas di sini akan digantikan dengan argentum, logam argentum yang mengion di sini. Artinya ini jadi ion positif kan? Dia terus kena tarik pergi sini, kemudian dinyah cas. Terus kena tarik sini, kemudian dinyah cas. Argentum, ion argentum yang memang ada sedia, yang daripada larutan ini, daripada electrolyte ini, dia tidak kena kacau bah. Okay, jadi kepekatan tidak berubah. Dengan syarat ini samalah. Tapi kalau tidak sama macam mana? Elektrolisis larutan argentum nitrat menggunakan elektrod karbon. Tidak sama langsung kan? Okey, konsep sama. Sekarang guna karbon, konsep sama. Ion positif ke arah katod, ion negatif ke arah anod. Cikgu salah sudah. Ion positif ke arah katod, ion negatif ke arah anod. Betul lah kan? Okey. Kalau dalam kes begini, kita rujuk kedudukan ion-ion tersebut dalam siri elektrokimia. Okey, rujuk ini saja untuk kedua-dua katod dan anod. Di mana kalau pada katod kita ada argentum di sini, hidrogen ini kan, so argentum lah sama macam tadi itu kan, argentum akan dipilih untuk dinyah cas. Artinya apabila ion argentum ini dinyah cas, dia akan berubah menjadi logam argentum, menyebabkan terenap di sekeliling karbon ini. So ada logam argentum terenap di sini. Argentum is silver. Okey. Kemudian pada anod pula, memandangkan ini bukan logam yang sama kan? Jadi kita punya ion ini, anion ini kita akan rujuk semula sini sudah. Okey, salah satu ini akan dipilih. Jadi kita carilah sini, ini ion nitrat, ion hidroksida. So, ion hidroksida berada di bawah, ion hidroksida yang akan dipilih untuk dinyah cas. Jadi, ion hidroksida apabila dinyah cas, dia akan menghasilkan gas oksigen. So, gelembung gas terbebas di sini. Jadi, berbeza dengan yang tadi kan? Yang tadi itu argentum kan, ini makin nipis kan? Alright, tapi kalau kita guna bahan yang berbeza dengan logam di sini, ini tidak samakan. Okey, lain yang akan terhasil lah. Dalam kes ini, gelembung gas oksigen. Okey, jadi pemerhatian dia gelembung gas terhasil di sekeliling anod. Okey? Dan dalam kes ini, kepekatan ion argentum dalam elektrolit itu akan berkurang. Kenapa berkurang? Sebab
dia punya ion-ion ini semua berubah menjadi logam argentum. Tiada yang ganti kan? So lama-lama akan semakin berkurang lah. Okay, boleh ya? Jadi 3 faktor tadi. Jadi harap kamu ulang-ulang lah kalau tidak paham. Jadi yang pertama mengikut siri kereaktifan, siri elektrokimia. Yang paling bawah itu kenyah cas. Okay. Faktor yang kedua itu kepekatan elektrolit dan faktor yang ketiga ini adalah jenis elektron. Okay. Sikit lagi. Ini sikit saja nih. Aplikasi elektrolisis dalam industri. Oke, jadi ini adalah contoh aplikasi elektrolisis, pengekstrakan logam yang reaktif. Yang ini cikgu tidak akan terangkan lebih lanjut sebab yang ini kamu sudah belajar tingkatan 3, kan? Oke, so ini adalah pengekstrakan logam yang reaktif daripada biji logamnya. Kemudian penulinan logam, yang ini kita akan ubah suai itu elektrod ini tadi yang tadi punya itu. Oke, dan satu lagi penyaduran logam. Tapi yang ini, sorry lah, nanti kamu buat pembacaan lah. Atau nanti balik sekolah boleh tanya cikgu lah. Sebab yang ini sebenarnya kamu sudah belajar. Nanti video cikgu terlampau panjang, kamu tidak mau dengar. Oke, cikgu mau terangkan yang ini, pengolahan air sisa. Because this is something new, ini macam teknologi hijau ini. Kita menggunakan teknologi untuk menyelesaikan suatu masalah lah. Oke, air sisa. Di mana pengolahan air sisa, air buangan ini, kita menggunakan teknik elektropenggumpalan. So, elektropenggumpalan ini gabungan elektrolisis dengan penggumpalan. Okay, so ini cikgu ambil daripada buku teks, muka surat 192. Okay, jadi proses yang pertama yang berlaku adalah proses elektrolisis. Proses elektrolisis, sekejap. Kita tukar laser dahulu. Okay, so ini adalah proses elektrolisis, di mana dalam proses elektrolisis ini, logam anod akan mengayon. Mana logam anod ini? Okay, dalam kes ini, saya guna pen lah. Dalam kes ini, anod yang digunakan adalah kepingan aluminium. So, mengayon maksudnya, aluminium ini akan menjadi ion aluminium lah. Jadi, dia makin nipis ini. Dia bertukar menjadi ion, mengayon. Oke, sebab dia adalah pada anod. Alright. Manakala ion hidrogen akan dinyah cas pada katod. Pada katod pula, ion hidrogen daripada air itu kan akan dinyah cas. So, bila dinyah cas, dia akan menjadi gelembung gas hidrogen. This one. So, ini adalah proses elektrolisis. Okay. Now, next one. Selepas proses elektrolisis ini berlaku, kita ada proses penggumpalan. Apa itu proses penggumpalan? Proses yang mana ion aluminium ini bersama-sama dengan ion hidroksida, hidroksida daripada air, ion hidrogen dengan ion hidroksida daripada air. So, aluminium, ion hidroksida dan juga bahan pencemar, sebab ini air sisa kan, ada bahan pencemar itu, dia akan menggumpal. Itu sebab kita panggil dia proses penggumpalan. Dia bergabung. Okay, so dia akan menggumpal menjadi satu bahan yang kita panggil sebagai flok. Okay, flok lah. Jadi, flok ini, okay, apa yang berlaku, dia ada dua lah. Yang pertama, ada flok yang akan terperangkap di dalam gelembung gas daripada sini tadi, daripada katod yang terhasil tadi. Jadi flok ini akan terperangkap. Nampak ini? Dia akan terperangkap dalam gelembung gas hidrogen. Kemudian dia akan terapung lah. Dibawa naik ke sini kemudian terapung. Ini adalah flok yang terapung. Okay. Sebahagian lagi flok, dia bergabung dengan aluminium dan juga hidroksida ini. Dan akan tenggelam ke dasar begitu. Jadi ini flok yang tenggelam. Sini mengandungi bahan pencemar, ini pun ada bahan pencemar. So, yang tertinggal di bahagian tengah-tengah ini merupakan air yang bersih. Jadi, yang ini kita bolehlah teruskan, buang terus. Yang ini tertinggal sini, flok dia itu. Okay, so itu adalah cara kita mengolah air sisa. Maksudnya kita membersihkan air sisa supaya selamat untuk dilepaskan ke persekitaran. Alright, so itu saja ya guys. Thank you very much. Cikgu harap kamu faham topik ini. Dia ada susah sedikit tapi boleh juga itu sebenarnya.
Kamu ulang-ulang lah kalau tidak boleh paham. Oke, ada apa-apa akan boleh PM nanti cikgu di grup kalau mau tanya lebih lanjut. Thank you very much you guys. Stay safe. Bye.